وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dikerindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hamba kasihi. Alhamdulillah ya Allah. Puji-pujian tertentu bagi Allah, Zat yang mentadbir, yang memerintah seluruh alam. Zat yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Zat yang kaya yang tiada fakirnya. Zat yang unggul yang tiada syiriknya. Segala puji hanya tertentu bagimu ya Allah. Kami hamba yang fakir sehari lagi datang menghadap padamu ya Allah. Memohon keridhaan padamu ya Allah. Redalah setiap perjalanan kami. Setiap nafas yang kami sedut. Setiap rezeki yang kami suap. Setiap nikmat yang kami kecapi ya Allah. Redalah pada kami. Menandakan keredaan kita kepada Allah, bukti tanda kita mencintai Allah dan Rasul, iaitu kita mengajak diri kita bersama-sama melalui taman-taman syurga, singgah sebentar, ibarat orang yang dahaga, yang musafir dalam perjalanan, singgah sebentar, meneguk menghilangkan kehausan. Itulah kita, singgah di taman syurga. Sat lagi singgah tang sana, sat lagi singgah tang sini, untuk menghilangkan ketandusan yang bersarang di dada kita. Tandusnya jahil yang begitu luas. Mohon pada Allah agar zidna ilman nafi'ah. Tambahkanlah ilmu yang manfaat bagi kami ya Allah. Agar apa yang kita perolehi hari ini kita dapat satu benda yang boleh kita beramalan. Esok mungkin kita dapat satu, lusa mungkin kita dapat satu, ataupun mungkin seminggu hanya satu amalan yang dapat kita beramal. Itu dah memadai daripada hidup kita dibiarkan lara. Sebagai tanda syukur dan puji pada Allah. Itulah hamba yang menuntut dalam pencarian ilmu. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, yakni pada membicarakan tentang kelebihan azan, yang mana kita telah pun berhenti pada minggu lalu pada tajuk Muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang muazzin. Nabi ni bukan ada satu saja muazzin. Dia ada 4 orang muazzin. Baik, kita tahu awal-awal bab kelebihan azan saya dah cerita dah. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah di bumi Madinah. Di bumi Madinah selepas siapnya Masjid Nabawi dibina oleh Rasulullah bersama para sahabat. Macam-macam cara sahabat bagi pandangan, suruh bunyi loceng lah, suruh nyalakan api lah, suruh bunyi terompet lah, kesemuanya itu tidak dipersetujui oleh baginda. Sampailah seorang sahabat bermimpi kalimah-kalimah azan yang diajar kepadanya, lalu dikumandangkan azan.
Dan kita tahu orang yang pertama mengumandangkan azan ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang mana sebelum ni kita faham. Bilakah disyariatkan solat 5 waktu? Solat 5 waktu disyariatkan di Mekah. No? Di Mekah. Sementara azan disyariatkan di Madinah. Bermakna tempat yang berbeza, masa yang berbeza. Nabi tak pindah lagi mai Madinah. Masa tu syariat solat 5 waktu dah disyariatkan. Tapi masa tu dia pun tak panggil dengan cara azan. Cuma Nabi akan tunggu sahabat berkumpul baru sembahyang. Jadi tak ada panggilan yang khusus. Cuma tunggu sahabat berkumpul tengok waktu sembahyang. Tunggu sahabat berkumpul ramai-ramai tengok waktu dan bersolat. Jadi tak ada panggilan yang khusus. Jadi berlaku selama hampir setahun bersolat berjemaah tanpa azan. Sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, maka baru disyariatkan azan. Dan yang mana azan itu apabila disyariatkan, maksud apa disyariatkan ini? Didaulahkan. Apa dia pula? Didaulah tadi syariat ni daulah. Diperundangkan. Dijadikan dia sebagai sunat muakkad. Sunat muakkad. Kalaulah di dalam satu kampung tu, tak ada siapa pun yang azan dalam masjid tu, berdosa sekampung. Semua tak reti nak azan. Semua tak boleh nak azan. Berdosa sekampung. Kena masjid tu hari tu, Tok Bila tu tak ada. Hak yang duk ada ni siapa pun tak pi. Semua kena tanggung dosa. Termasuk orang perempuan sekali. No? Itu dimaksudkan dengan sunat muakkad. Dan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tukang azan dia sendiri, muazzin dia sendiri. Yang mana kita tahu yang paling masyhur sekali di dunia Islam ini adalah seorang hamba Allah yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kalau ada pun kata Riyah pun betul ya. Sebab ada pendapat ulama kata bukan Rabah, dia Riyah pun mungkin benar. Sebab ada perselisihan pendapat ulama. Dialah orang yang awal-awal, orang yang pertama sekali memulakan azan di dalam agama Islam. Baik, yang mana Bilal bin Rabah ini terkenal dengan panggilan dia. Sebelum dia Islam, sebelum dia masuk Islam, dia panggil dia sebagai Ibnu Sauda. Ibnu Sauda. Budak hitam. Dia digelar dengan nama budak hitam. Yang ketika mana dia di antara orang yang hamba yang memeluk Islam. Waktu tu umur dia baru 19 tahun. Jadi waktu dia kecil ni, dia terlalu hitam dalam keluarga dia. Dia terlampau gelap. Sehingga kan dianya diejek dengan nama Ibnu Sauda. Kita duduk panggil Habatus Sauda. Habatus Sauda tu bijian hitam. Kalau Ibnu Sauda, budak hitam. Dia panggil kat dia. Sebagai kunyah, ejekan, menghina kejadian manusia yang bernama Bilal bin Rabah. Bahkan bunyi sepatunya telah pun Rasulullah dengar di syurga. Cemburunya rasakan budak hitam yang dia panggil tu. Rupa-rupanya dia akan jadi orang yang gilang gemilang dalam syurga nanti. Mungkin kita pun tak kenal dia akan jadi antara ahli syurga yang paling segak di sana. Tak ada dah hitam-hitam. Semua tu di dunia aja Allah sarung kita macam ni. Kita buat elok-elok, kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Maka itu pakaian yang akan kita pakaikan ini daripada ketakwaan. Daripada ketakwaan itu akan mencerminkan keindahan. Dan Bilal bin Rabah ini tidak sendirian. Bukan dia sendirian, bukan dia seorang-seorang saja yang dilantik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi muazzin. Sebaliknya dia ditemani oleh seorang lagi, Ibnu Ummi Maktum. Kita cerita dah Ibnu Ummi Maktum ini
seorang sahabat Rasulullah yang buta. Ingat balik waktu kita menafsir surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Saya cerita dah apa dia sejarah Abdullah ibnu Ummi Maktum ni. Yang mana beliau buta, dia masuk dalam masjid. Dia tanya pada Rasulullah, cerita sat dekat aku tentang Islam, cerita sat dekat aku tentang kiamat. Rasulullah macam seolah-olah marah. Sebab Rasulullah tengah duk berdialog dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ha? Dengan pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Tiba-tiba dia mencelah masuk. Dia potong trip Rasulullah. Jadi Rasulullah seolah-olah macam marah. Tarik muka masam, kali muka kot lain. Ha? Jadi dia buta, dia tak nampak Rasulullah tengah sembang dengan siapa. Dia cuma dengar cakap Rasulullah saja. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, dia di antara sahabat yang memang buta dari kecil. Buta dari kecil dengan kemiskinannya. Tetapi antara sahabat yang memiliki kelunakan suara. Kemerduan suara. Nah, sebab itu kata orang Madinah, orang pertama yang dihantar oleh baginda SAW sebelum Nabi pi Madinah, Nabi pindah ke Madinah, Nabi hantar sahabat dulu pi ajak dia baca Quran. Jadi Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair. Selepas Mus'ab bin Umair, Rasulullah hantar Ibnu Ummi Maktum ni lah. Waktu tu dia baru berusia 21 tahun. Ditemani oleh seorang sahabat lagi. Pi dalam keadaan buta. Dia pun kata, awaklah Muhammad hantar dekat kami orang buta. Rupa-rupanya buta matanya. Tapi suara dia, kebijaksanaan dia memang hebat. Sebab tu Rasulullah bukan dia hantar calang-calang orang. Dia hantar pergi situ. Itu di antara muazzin yang kedua. Jadi apabila Bilal bin Rabah bertugas ataupun ada tugasan yang lain, maka Ibnu Ummi Maktum lah yang akan naik di atas mimbar untuk melaungkan azan. Yang mana Bilal bin Rabah wafat selepas Nabi wafat, dia tak mau azan lah. Dia terus lari tinggal Madinah. Sampailah dia wafat, dia tak azan dah. Dia berhenti pada tahap tu. Walaupun ada setengah pendapat kata zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia azan sat. Dan ada kata zaman Sayyidina Umar dia main sat. Tu pun dia azan sekerat dia patah balik. Jadi sampai dia wafat dia tak boleh dah nak azan. Sebab dia teringat dekat Rasulullah. Yang mana Ibnu Ummi Maktum ni dia azan sampai akhir hayatnya. Yang mana akhir hayatnya iaitu dia gugur syahid di dalam peperangan Qadisiyah. Bila dia ditugaskan untuk berperang, tapi sahabat kata macam mana ni Ibnu Ummi Maktum dia buta, dia kan nak boleh beza antara musuh dan sahabat, kawan dan lawan. Macam mana Rasulullah pesan bagi dekat dia bendera, bagi kat dia panji Islam. Bendera Islam suruh dia pegang. Sebelah tangan memegang panji-panji Islam, sebelah tangan menghayunkan pedang. Sebelum dia gugur syahid, dia sempat bunuh 10 orang musyrikin. Pihak lawan. Dan ketika mana dia ditemui dalam keadaan berlumuran dengan darah dan kesantikaman yang begitu banyak pada badan beliau, bendera panji-panji Islam masih tetap teguh dalam rangkulan tangannya. Subhanallah. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Muazzin Rasulullah yang kedua, yang mana selalu bergilir dengan Sayyidina Bilal bin Rabah dalam melaungkan azan. Semua dah rasa Allah. Ni antara sahabat-sahabat fakir ni dah. Okey. Kemudian yang ketiga, Sa'ad ibnu Ais. Sa'ad ibnu Ais ataupun satu gelaran yang Rasulullah letakkan kepada dia, Sa'ad bin Al-Kharaz. Sa'ad bin Al-Kharaz. Al-Kharaz itu adalah satu nama gelaran atau kunyah yang diletakkan kepada beliau sebab dia ni di antara sahabat yang paling miskin. Bila dia jumpa dengan Rasulullah, dia selalu kata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar kaya. Ya Rasulullah, doakanlah kepada aku untuk menjadi kaya." Jadi satu hari Rasulullah ni kata kepada Sa'ad,
Ibnu Ais ataupun Al-Kharas. Saya panggil Al-Kharas lah. Nah. Sebab dia lebih masyhur dengan nama Al-Kharas. Rasulullah kata dekat dia hampir berniaga. Kalau anak kaya hampir berniaga. Dia kata apa dia barang berniaga yang boleh. Yang relevan lah pada ketika tu. Maka kata Rasulullah, kalau kita kaji tengok pada sahabat-sahabat semua, pakaian mereka, rumah mereka, hamparan mereka, bekas minuman mereka semuanya dibuat daripada kulit binatang. Kulit binatang itu sebelum diguna pakai menjadi pakaian, tempat minuman, tempat alas tidur dan sebagainya, maka wajib disamak dahulu. Wajib disamak dahulu. Bukan sertu. Sertu tu yang kita campur dengan tanah tu. Tapi samak kulit binatang ni, walaupun binatang itu adalah binatang yang halal dimakan dagingnya, seperti kulit lembu, kulit kerbau, kulit kambing, kulit unta dan sebagainya. Binatang yang halal dimakan. Jadi Rasulullah suruhlah Sa'id bin Qaras ini untuk menjual daun. Daun tu nama Qaras. Daun tu nama Qaras. Jadi dia pun jual lah. Orang susah dapat. Dia masuk ke dalam hutan. Madinah ketika tu adalah hutan tebal. Tak macam sekarang lah. Hutan tebal Madinah tu. Segala binatang-binatang buah semua ada. Dia akan masuk setiap hari tugas dia. Dia akan cari daun tu banyak-banyak. Dia mainlah jual di pasar. Dalam perniagaan dia itu Allah Ta'ala datangkan keuntungan kepada dia. Sampailah orang panggil. Kalau Sa'ad ni Sa'ad mana? Sa'ad Al-Qaras. Sa'ad daun samak lah. Perumpamaannya seperti itu. Siapa dia? Dia ni sebelum dia berpindah. Dia orang Muhajirin juga. Sebelum dia berpindah ke Madinah. Dia ialah seorang hamba. Macam Bilal bin Rabah juga. Dia adalah bekas hamba kepada Ammar bin Yasir. Semua kenal kan? Kalau tak kenal Ammar bin Yasir, kenallah Sumayyah. Wanita pertama yang syahid di jalan Allah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Sa'ad ibnu Ais ataupun lebih masyhur dipanggil Al-Kharas. Dia ni bukan muazzin di Masjid Nabawi, Dia menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di Quba, lebih kurang dalam 5 kilometer dari Masjid Nabawi. Jadi jarak masjid di antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi agak jauh. Maka Sa'ad bin Ibnu Ais atau Sa'ad bin Al-Kharas ini dia akan duduk di perkampungan Quba, perkampungan Ummu Salamah. Dia duduk di situ dan dialah yang akan menjadi muazzin pada penduduk-penduduk situ, meraihkan lafaz-lafaz azan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi seorang sahabat. Itulah dia. Yang mana selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, naiklah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian Bilal lari, bila tak mau azan dah, tinggallah Ibnu Ummi Maktum pun syahid fisabilillah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq panggil dia. Panggil dia yang duduk di Masjid Quba ni, suruh mai jadi muazzin di mana? Muazzin di Masjid Nabawi. Sampai bila? Sampai akhir hayat dia. Sampai dia mati. Dia menjadi muazzin. Tanpa apa-apa bayaran. Kecuali kalau lapar diberi makan. Kalau dahaga diberi minum. Tidak ada apa-apa bayaran. Sekarang ni kalau jadi Bilal, tambah Bilal masjid-masjid daerah, masjid-masjid negeri. 1000 orang bagi dah. Zaman kita, saya kata, zaman kita zaman kenikmatan. Penuh dengan nikmat. Rasulullah dah cerita dah dekat sahabat dulu. Mereka akan datang satu zaman penuh dengan nikmat. Mereka duduk pun dalam makanan. Kita sambil duduk ni pun ada bekal makanan tepi kita. Kita boleh kunyah-kunyah kacang. Kita boleh sambil minum ayak. Punya mewah. Kita duduk dalam makanan.
Sahabat-sahabat tu tak tahu. Kalau berpuasa tak tahu apa nak berbuka. Tak ada pun. Tak ada pun benda nak berbuka. Allah, Allah. Itulah yang sedikit daripada Sa'ad bin Aiz. Okey. Seorang lagi disebutkan di sini Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ini nama sebenarnya ialah Aus bin Mughirah. Aus bin Mughirah. Yang mana Aus bin Mughirah ini ataupun satu lagi yang diberi gelaran dia, nama dia Abu Umar. Abu Umar. Dia di antara muazzin Nabi SAW yang mana dia menjadi azan, tukang azan di Mekah. Masjidil Haram. Masa zaman Rasulullah ni ada 3 masjid ni saja. Ada 3 masjid ni. Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjidil Haram. Dan ketika mana baginda SAW masuk ke Mekah menunaikan umrah. Rasulullah telah pun perintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Kaabah bagi melaungkan azan. Ketika Bilal bin Rabah melaungkan azan, diejek oleh musyrikin Quraisy ketika tu. Mereka dengar laungan azan daripada Bilal pakai ejek, ikut ajuk dengan cara mengejek kalimah-kalimah azan tersebut. Sampailah Rasulullah mendengar satu suara di antara ejekan pemuda-pemuda ketika tu. Rasulullah kata, panggil Sa'ad, mai. Salah seorang, bila mana sahabat ni, Saidina Umar Al-Khattab pergi terpa nak tangkap. Semua lari bertempiaran. Yang dapat tangkap, Abu Mahzurah saja yang dapat tangkap. Bila dapat tangkap Abu Mahzurah ni, Rasulullah pun panggil menghadap. Abu Mahzurah ni, dia tak berani nak angkat kepala, tunduk saja. Sebab apa? Dia kata, pakailah hari ni hari terakhir. Hari ini adalah hari terakhir aku di atas muka bumi ni. Saat lagi Muhammad nanti potonglah kepala aku. Aku mengejek-ngejek laungan azan yang dilaungkan oleh sahabat kesayangan baginda. Rasulullah buat apa? Rasulullah pegang dada dia. Rasulullah pegang dada Abu Mahzurah ni. Waktu tu dia ni seorang pemuda yang baru berusia 17 tahun. Orang tengah muda ni. Jiwa tengah membara, darah tengah mendidih. Bila Rasulullah pegang dada dia, Rasulullah urut belakang dia, Rasulullah kata, jadilah kamu orang yang beriman, yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Waktu tu dia terus jatuh hati kat Rasulullah. Sepatutnya dia kata, Muhammad masa ni dia boleh pukul aku, dia boleh potong kepala aku, penggal kepala aku. Sebab aku mempersendakan kalimah-kalimah azan yang dilaungkan. Tetapi dia menyantuni aku dengan menyentuh dada dan juga belakang aku. Bahkan Rasulullah SAW juga berdoa untuk beliau. Teruslah ketika tu, dia jadi muazzin Nabi SAW di Masjidil Haram. Dia nak, sebab apa? Sebab dia dikurniakan oleh Allah dengan kemerduan dalam suara. Kita ni masing-masing lah. Ada Allah bagi orang suara dia sedap. Dengan nafasnya panjang. Dengan kelunakan dia bersuara. Hang bagi lagu apa pun. Semua dia boleh bawa. Ada yang Allah bagi suaranya tak sedap. Nafasnya pendek. Garuknya lebih. Hang bagi apa-apa semua dia tak boleh bawa. Tapi dia bolehlah mengaji tekat-tekat. Lepas beda dia nak baca dalam sembahyang. Alhamdulillah. Apapun. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sebab apa kalau semua pakai lunak suara. Siapa yang nak jadi yang tukang kakak bawah tempurung tu. Sampai orang kata. Dia kalau bunyi sekejap lagi dah hujan turun lah. Turun pun turunlah, nikmat juga tu kan. Okey. Dan Abu Mahzurah ini menjadi muazzin di Masjidil Haram. Sampai bila? Sampai dia mati. Bila dia mati, sambung keturunan dia. Anak dia, cucu dia, cicit dia sambung keturunan dia. Dan terhenti sampai dalam masa
zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lama. Nah, hampir-hampir selepas 100 tahun. Dia punya keturunan dia ambil mandat Bilal. Ambil mandat muazzin yang melakukan azan di Masjidil Haram. Itu di antara muazzin Nabi SAW. Sebenarnya kalau di dalam hadis-hadis yang masyhur, muazzin Nabi ni ada 5. Ada 5, tapi yang kelima ini menjadi khilafiyah. Maksud dia khilafiyah ni perselisihan pendapat. Iaitu yang bernama Ziyad, bukan Zaid, Ziyad. Ziyad bin Harith yang menjadi muadzin Nabi SAW. Itu pun setengah. Kata qil ini maksudnya setengah pendapat ulama dia adalah termasuk di antara tukang azan Nabi SAW berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang mana kata Imam Ahmad di dalam musnad hadis sahihnya, Ziyad pernah menjadi tukang azan di depan Rasulullah SAW ketika mana balik daripada peperangan. Sampai di tengah jalan, mereka berehat. Masuk waktu subuh. Maka baginda SAW memerintahkan kepada Ziyad bin Haris untuk melakukan azan. Jadi mengumpulkan sahabat-sahabat yang duduk bergelimpangan jauh-jauh berehat tu. Itulah pendapat ulama. Maka boleh diterima di antara keseluruhannya. Sebab apa? Sebab kata Syekh As-Saudi As-Saudah, kata beliau di dalam syairnya, iaitu syair yang berbunyi Amru, Bilal wa Abu Mahdzurah, Sa'ad, Ziyad, Khamsah Mazkurah. Itu di antara syair Syekh As-Saudi. Dia kata, Amru, Bilal, Abu Mahdzurah, Sa'ad, Ziyad, Khamsah Mazkurah. Kita kata macam bunyi pantun dia lah. Nalu bidzaka rutbatan wasyarafan. Yang mana dia kata qad nalu jami'ahum lil Mustafa. Kata seorang penyair Arab yang paling masyhur, dia kata Amru, Bilal, Abu Mahdzurah, Ziyad dan juga Sa'ad adalah 5 yang disebut. Kerana apa? Kerana mereka mencapai martabat yang tertinggi dan kemuliaan yang tertinggi menjadi muazzin Rasul. Jadi boleh kita terimalah. Kalau kata orang main kata dekat kita 5, kita jangan bertengkak. Kami belajar 4. Tengok dalam kitab kami. Ini bukti kami belajar 4. Ya boleh. Boleh kita menerima ianya ada 5. Okey. Yang masyhur 4 ni lah. Okey. Seterusnya. Bang dan qamat pada telinga kanak-kanak. Siapa yang nak dapat baby baru dah? Kakak-kakak dalam ni nak dapat baby baru. Atau nak dapat cucu. Kita tengok dah. Dan sunat bang pada telinga kanak-kanak yang di sebelah kanan. Dan qamat pada telinganya yang di sebelah kiri. Sama ada kanak-kanak itu lelaki atau perempuan. Untuk kanak-kanak yang baru lahir ke muka bumi Allah ini. Mereka adalah khalifah yang dilantik oleh Allah melalui malaikat rahmat. Untuk hadir ke muka bumi ini. Maka kita disunatkan untuk memperdengarkan azan di sebelah telinga kanan dan iqamah pada sebelah telinga kiri. Untuk apa? Untuk mempaterikan keimanan dalam hati mereka ketika mana laungan itu yang pertama yang dibisikkan ke telinga kanak-kanak tersebut. Jangan pi azan pakai speaker pula. Saya pakai mikrofon jenuh, pecah gendang kanak-kanak baru nak mendengar tu. Hanya bisikkan halus dan lembut pada telinga anak tersebut di sebelah kanan dilaungkan azan. Perlahan, jangan deras-deras sekalipun pak dia muazzin. Ni bagi kat Tok Wan lah. Tok Wan dia jadi tukang azan di surau di masjid. Bagi kat Tok Wan. Tok Wan pun pederas speaker lah. Keria terkapar-kapar budak tu terkejut. Tak boleh lah. Jadi dilaungkan azan secara cukup halus. Dengan suara yang paling perlahan ditahankan. Jangan deras. Terkejut budak tu. Begitu juga iqamatkan bila terpaterinya kalimah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tertulis sudah yang anak ini dalam keadaan membesarkan Allah. Waktu diucap, Asyhadu an la ilaha illallah. Tahulah kanak-kanak ini bahawasanya ia lahir daripada rahim wanita Muslim. Maka terbinalah sedikit benih keimanan dalam hatinya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tahulah Muhammad itu adalah utusan Allah. Bahagiakan kanak-kanak yang dilaungkan, dibisikkan kalimah azan. Begitu juga dengan kalimah iqamah. Itulah kehidupan kita nak. Di antara azan dan iqamah saja. Itulah jarak kehidupan kita. Bukanlah panjang mana, no? Dan lagi dia kata, sunat dibaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Qadr. Dan surah Al-Ikhlas pada telinganya. Faedahnya, terpelihara kanak-kanak itu daripada zina selama umurnya. Dan tiada memberi mudarat akan dia oleh ummu sibyan. Iaitu tabi'ah daripada jin Bujairumi. Okey. Bujairumi ni diambil daripada hadis riwayat Bujairumi. Dia kata lepas kita azan di telinga kanan, kemudian iqamat di telinga kiri, maka disunatkan juga untuk kita membaca surah Al-Qadr. Dia tak sebut pada mana-mana telinga, dia kata pada telinganya. Jadi bolehlah sama ada telinga kanan ataupun telinga kiri. Baca sekali-sekali surah Al-Qadr di sebelah kanan. Bukan takat-takat baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr, baca sampai habis. Kemudian diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Kalaulah surah Al-Qadr itu kita baca di sebelah kanan, maka kita sambung dengan Al-Ikhlas di sebelah kiri. Untuk apa? Faedahnya akan terpelihara kanak-kanak tersebut daripada perbuatan zina selama umurnya. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan budak tu tak buat perkara yang dikeji oleh Allah Ta'ala. Dan dia tak akan dapat memberi mudarat kepadanya oleh jin yang bernama Ummu Sibyan. Apa dia Ummu Sibyan ni? Ummu Sibyan ni adalah ibu jin. Jin betina. Ummu bermaksud ibu, Sibyan kanak-kanak. Ibu kepada kanak-kanak. Mak segala jin, tok jin. Dia lah yang duk main kacau budak-budak ni. Yang duk keriau. Saat lagi kita tengok budak-budak ni, dia tak tengok dekat bawah, dia tak tengok kita. Mata dia suka langut ke atas. Saat lagi duduk saja-saja keriau sampai tak berhenti-henti. Itu yang dipanggil dengan nama Ummu Sibyan. Tabi'ah daripada jin. Tabi'ah ni keturunan jin lah. Tok nenek kepada jin lah. Jin ni dia Allah Ta'ala bagi kepada dia umur yang panjang sampai beratus-ratus tahun ni puan ni lah. Sebab tu dia jadi makin membesar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan sabda Nabi SAW, "Idza kana waqtul adhan, futihat abwabus sama' wastujiba ad-du'a, wa idza kana waqtul iqamah, lam turadda da'watuhu." Apabila datang waktu bang, dibukakan segala pintu langit dan dimustajabkan doa. Dan apabila datang waktu iqamah, tiada ditolak akan doanya. Doa di antara doa-doa yang paling mustajab, yang paling diterima oleh Allah Ta'ala adalah doa di antara azan dan iqamat. Kan selepas azan dia berhenti untuk memberi beberapa tempoh masa untuk iqamat. Dalam tempoh tu, kita kalau duduk berjemaah dengan sahabat-sahabat masa tu Khalid sembang, nak bersembang, padahal dalam tempoh tu adanya 1 detik waktu yang paling mustajab doa. Kita rafakkan doa kepada Allah dalam tempoh menanti azan kepada iqamat. Habis dia azan, kita nanti bangkit. Kalau kata ada sunat qabliyahnya, kita bangkit bersunat qabliyah. Terus berzikir. Dalam solat sunat qabliyah itu, boleh kita berdoa, adanya zikir, adanya doa. Dah habis sembahyang tu, jangan sembang lah. Sebab tu waktu-waktu mustajab. Rafakkan kepada Allah.
Begitu juga dia kata. Dan apabila datang waktu iqamat, tiada ditolak akan doanya. Sampailah kepada waktu iqamat. Habis waktu iqamat kan selalu. Iqamat pun kita akan baca doa yang sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah. Begitu juga dia kata, tiada ditolak akan doanya. Maka bolehlah kita, kalau kata kita nak sambung dengan doa-doa yang tersendiri. Yang kita nak selit-selit doa kita boleh. Sebab apa? Dia termasuk di antara detik-detik waktu yang Allah Ta'ala mustajabkan doa. InsyaAllah. Ha? Kata Nawawi ni Imam Nawawi lah. Di dalam azkarnya diriwayat akan kami daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak akan doa pada antara bang dan qamat. Kata mereka itu, apa kami kata? Ya Rasulullah, sabdanya, minta olehmu akan Allah Ta'ala, akan afiat pada dunia dan akhirat. Bila mana Rasulullah ni kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, Rasulullah pernah berpesan, mengatakan doa yang takkan ditolak adalah doa di antara azan dan qamat. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, doa apakah yang paling terbaik untuk kami doa pada ketika itu? Maka Rasulullah pun ajaklah, mintalah kepada Allah agar afiat. Afiat ni apa dia? Sihat. Dan juga pengampunan. Pengampunan. Afiat, kesihatan. Dunia dan juga akhirat. Di antara perkara yang diberitakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita minta sihat. Kita minta sihat. Sebab apa? Fitrah manusia sakit. Ada sihat, ada sakit. Tapi kita boleh minta sihat. Yang mana dia kata Nabi SAW, dalam waktu yang sempit, yang sikit ni, selitlah doa. Minta, ya Allah, bagilah sihat tubuh badan aku ni. Atas satu tujuan kalau kita sihat. Kita nak beramal soleh. Bukan kita nak pergi mana-mana dah. Bukan kita nak buat benda-benda yang tak bagi manfaat dah. Kita nak beramal soleh. Amal soleh ini tak semestinya hak duduk semayang. Tak berhenti-henti tu. Segala jenis amalan ataupun pekerjaan yang melibatkan kebaikan, itu juga dipanggil amal soleh. Kita ambil menyapu, kita sapu jalan. Itu amal soleh. Dapat kerja baru ke? Tak. Saja sapu semua sangat. Tebang pokok di tepi-tepi jalan. Oh, dapat kontrak ke? Tak. Sajalah duduk lalu. Dia duduk kait kereta kita bercalak. Bukan kereta kita seorang. Kereta rolling pun kena sama. Sajalah mereka kat kantin ni. Itu amal soleh. Tak semestinya amal soleh tu hak yang duduk dengan tasbihnya yang 1000 melilit penuh leher. Dengan pakaiannya, dengan sejadahnya yang tak pernah tinggal di atas. Bukan sekadar itu. Amal soleh ini iaitu satu amalan yang berbentuk hablum minallah wa hablum minan nas. Perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan manusia. Dan terutama sekali Allah Ta'ala suruh kita memenuhi hajat manusia. Itu disebut sebagai amal soleh. Jadi apabila badan sihat, bolehlah nak buat. Kalau badan sakit tak seronok tu. Kita kalau badan sakit ni nak tengok orang pun tak seronok. Kan? Nak jumpa orang pun kita tak mahu. Tapi kalau badan sihat ni insyaAllah. Dengar orang panggil pergi gotong royong. Itu amal soleh. Buat apa gotong royong? Kan dapat apa? Kotong lah. Itulah, inilah, penat lah, tak larat lah, sakit lah. Itu amalan soleh. Yang mampu kita sumbangkan. Janji badan sihat. Tapi kalau dengan sakit ni tak boleh buat apa. No? Dia duduk abang lah, tak boleh lah. Nak ikut pergi sakit sangat-sangat. Jadi, antara waktu mustajab, mintalah afiat. Biasalah kita ni, dah sakit baru minta. Masa sihat dulu lupa nak minta. Satu nikmat yang kita lupakan adalah nikmat kesihatan. Bila sakit baru tahu. Kalau dulu boleh dah, lala ni tak boleh dah. Hanya orang sakit saja yang mengetahui betapa besarnya nikmat sihat. Hanya orang yang sembahyang duduk saja mengetahui betapa besarnya nikmat sembahyang sujud.
No? Kalau tidak dia tak rasa. Kan? Dan lagi sabda Nabi SAW. Man qala 'inda al-adhan marhaban bil qailina 'adla marhaban bis salawati wa ahla kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajah. Barang siapa berkata pada ketika bang, ni apa yang dia kata, marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati wa ahla, nescaya di surat Allah baginya 1000 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan dan diangkatkan baginya 1000 darjat. Ini kata Nabi SAW. Waktu bila ni dengar orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita sambung. Marhaban bil qailin adla, marhaban bis salawati wa ahla. Nah, kita sambung dengan ucapan tu. Maksud dia memberi selamat datang. Nah. Selamat datang wahai orang yang telah memanggil dengan keadilan. Selamat datang dengan selawat dan kepada ahlinya. Jadi Allah Ta'ala akan berikan kepada kita apa dia? Kebaikan, 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kejahatan dan diangkatkan 1000 darjat. Hari ini Allah Ta'ala bagi lagi dekat kita rezeki untuk satu lagi ilmu. Kita biasanya jawab azan dan doa selepas azan. Yang mana Allah Ta'ala bagi melalui lidah Nabi SAW. Kita dengar orang azan tu, kita terus sahut dengan marhaban bil qailin adalah marhaban bis salawati wa ahla. Kata macam tu nah. Untuk memperolehi 1000 kebaikan dan menghapuskan 1000 kejahatan serta mengangkat 1000 darjat. Nak kata waktu bila? Mula-mula dengan azan. Terus kata. Ataupun mungkin selepas perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab dan kita sambung dengan kata-kata sedemikian. InsyaAllah lah kita cuba beramal. Amalan ini kena buat selalu. Bila buat selalu dia ingat. Kalau tak buat dia lupa. Macam minggu lepas lah nak. Marhaban bi zikrillah qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Kalau kita lazimi dia, maka kita akan ingat. Tapi kalau sekadar kita membaca, hang belajar pilah 40 kitab lagi, duduk macam tu. Cara macam mana untuk kita ingat dengan amalan ni? Cara kena amal. Beramal dengan ilmu yang kita ada. Walaupun sedikit, tetapi berterusan. Itulah antara amalan yang paling dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a al-adhan wa lam yaqul mithla ma qala al-mu'adhdhin fa innahu yumna'u min as-sujudi yawm al-qiyamati idza sajada al-mu'adhdhinun." Barang siapa mendengar akan bang dan tiada berkata ia seperti barang yang berkata oleh orang bang, maka bahawasanya ditegah akan dia daripada sujud pada hari kiamat apabila sujud oleh orang yang bang. Dengar orang azan tapi dia tak jawab. Maksud di sini walam yaqul mithla ma qala al-mu'adhdhin. Maksud dia tak jawab azan. Dia dengar azan tapi tak ada perasaan. Ada yang orang dengar azan tak ada perasaan dah. Kita kalau dengar azan sungguh pun kita tak fokus. Tapi bila kita dengar azan dah. No? Dia main perasaan tu lain. Walaupun duduk di dapur ni. Main azan dah kau. Ya Allah. Aku ralik nak kali ni. Masuk lambat. Dah. Sampai orang azan. Hati dah rasa tak seronok dah. Sebenarnya itu sahutan daripada iman kita dah menyahut dah azan. Kita seronok duduk sembang-sembang dengan kawan dengar azan. Azan dah ya Allah. Dah. Itu kita kata sahutan daripada panggilan untuk memenuhi panggilan agung daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kata kita jawab azan, dia dapat pahala lebih. Lain pula macam dia akan diceritakan akan datang. Kemudian, kalaulah kita kita tak jawab. Kemudian kita buat tak kita bersembang. Tak ada hati, tak ada perasaan. Pada lafaz-lafaz kalimah azan tersebut. Tak ada rasa tanggungjawab. Nak kena tinggalkan majlis ni, nak kena tinggalkan kerja ni.
Kita sebaliknya biasa. Azan dah biasalah masuk dah waktu. Okey, orang yang macam ni kata Nabi SAW, ianya ditegah daripada sujud pada hari kiamat apabila sujud oleh orang yang bang. Akan datanglah di hari kiamat nanti para muazzin ini di antara yang diberi penghormatan untuk sujud kepada Allah Taala di sana nanti. Nah, yang mana mereka meminta izin kepada Allah untuk sujud, ni Bilal semua menghadap kepada Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala menegah orang yang mendengar azan tetapi tidak mahu menjawabnya. Bahkan mungkin membuatkan perkara itu adalah perkara yang biasa. Tak heran kita kata yang tak heran dekat azan ni. Maka mereka itu akan ditegah daripada sujud kepada Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Di waktu semua para muazzin sujud. Diriwayatkan daripada bahawasanya Nabi SAW sabdanya, apabila dengar kamu akan bang, maka kata olehmu seperti barang yang dikata oleh orang bang. Lah dengar azan, hampa ikut. Apa dia kata, hampa ikut. Apa dia kata, hampa ikut. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang bang adalah baginya seumpama pahala orang bang. Macam saya beritahu lah, kita orang perempuan tak boleh azan. Kita tak boleh azan. Sebab kita ditegah daripada melenggok-lenggok merdukan suara kita di hadapan khalayak ramai. Nah, tetapi kalau sekadar untuk pengajaran, mengajar tak mengapa. Tapi yang ni saja dia nak pergi berlagu atas tu. Maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kata Nabi SAW, kita hanya boleh jawab azan. Maka apabila kita jawab azan, mengikut azan yang dilakukan oleh muazzin tu, kita jawab, pahala seumpama orang azan. Nak pahala tu kan. Kita nak sangat pahala azan. Tapi kita tak mampu, tak berupaya kerana kita tak boleh azan. Nabi kata, nak tak? Nak boleh dapat. Jawab. Ikut macam mana yang dia kata, hampa kata. Macam mana dia kata, hampa kata. Okey, saya kita tengok hadis seterusnya. Kata Nawawi, jawab bang itu sunat. Kata Imam Nawawi, menjawab azan itu sunat saja. Tak jawab pun tak apa. Kata qil. Kata qil, saya selalu beritahu. Bila sebut qil ini, kata setengah ulama'. Setengah ulama' lagi mengatakan, jawab azan tu wajib. Itu setengah di antara mazhab Imam Hanafi, dia pun jadi wajib. Bahkan berhenti serta-merta. Diam. Jawab sampai selesai. Sebab perkara itu adalah wajib. Tetapi mengikut Imam Syafi'i hanya sunat sahaja. Zahir hadis ini bahawasanya jawab bang itu dikatakan seperti barang yang dikatakan oleh bang pada sekalian lafaznya. Tetapi datang hadis dengan istisna. Istisna ini mengecualikan kecuali pada perkataan hayya ala salah dan hayya alal falah. Kecuali pada perkataan muazzin hayya alal salah dan hayya alal falah, maka bahawasanya berkata ia pada keduanya la haula wala quwwata illa billah. Hayal kita semua ikut Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikut saja. Kecuali jadi kata didatangkan hadis ini dengan istisna, pengecualian pada kalimah hayya alas salah dan hayya alal falah, maka kita jawab azan la haula wala quwwata illa billah. Cukup sekadar dekat tu. Kalau kata kita nak sambung al-ali al-azim pun boleh. Tapi itulah di antara yang diberitakan oleh para ulama yang masyhur pada jumhur ulama. Inilah yang paling masyhur pada jumhur ulama. Dan pada mazhab Hambali dihimpunkan antara keduanya seperti katanya hayya 'alas solati la haula wala quwata illa billah. Pernah dengar mazhab Hambali azan? Depa nanti bubuh sekali dalam tu. Hayya 'alas solah la haula wala quwata illa billah. Tu yang kadang-kadang kita dengar azan sambung dengan nama-nama. Itu di antara syariat-syariat depa lah. Kita yang tak faham, jangan terus kata sesat.
dengar dulu betul-betul. No? Takut jugalah. Syiah azan juga. Tapi lagu lain pula dia bubur dah. Kata Azizi ialah bang aula kerana mengeluarkan daripada khilaf mazhab Hambali. Dan maka mazhab Imam Syafi'i ini paling tercantik apabila dia meletakkan kalimah azan semata-mata yang macam kita duk dengar. Yang kita duk amalkan hari ini. Dan dikatakan tak kala berkata muazzin, as-salatu khairum minan naum, pada bang subuh, maka sunatlah kita menjawab, sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Sampai ke as-salatu khairum minan naum. Bayang tu lebih baik daripada tidur. Kita jawab, sadaqta, hang betul. Sadaqta tu hang betul. Wa barirta, hang memang bagus. Kata kat siapa? Kata kat muazzin tu lah. Nah, itu jawab kita. Nah. Betul? Hang betul. Bayang tu lagi baik daripada tidur. Wa barirta, hang bagus. Pasal apa? Hang berani pergi orang-orang. Pakai speaker pula abad kat orang. Mayang tu lagi baik daripada tidur. Sadaqta wa barirta. Maksudnya kita setuju dengan apa yang muazzin tu kata. Bangkitlah. Tak usah duk lena lah. Bangkitlah semayang. Bukan lama mana. Bukan banyak mana 2 rakaat sahaja. Ya, jadi kita menyetujui panggilan muazzin tu dengan kata-kata yang kita carut. Sadaqta. Hang betul. Benarlah kamu. Wa barirta. Hang bagus. Baiknya kamu. Orang belum pindah dia kata, betul? Hang bagus. Pasal hang berani. Kita kadang-kadang takut nak gerak orang bangkit semayang. Takut orang marah. Orang tidur lambat. Tak usah. Terutama ahli keluarga dalam rumah. Hinggut pintu bilik dia sampai reban pun tak apa. Kalau rasa sakit, katok dengan tangan, cari batang menyapu tu bagi. Janji bangkit bersolat. Sebab apa? Aku takut kamu diazab di neraka Allah. Biar orang meluk kat kita. Serumah orang benci dekat kita. Mak tu dia pagi-pagi dia bising saja. Biar dia bising. Saya ingat waktu saya kecil dulu. Kami dulu rumah tak ada bilik dah. Rumah dulu mana ada bilik dah. Ada orang yang istimewa ada bilik. Kami dulu tak ada bilik rumah jenis lapang ni. Tidur di tengah, tidur di atas. Mak ayah tidur di bawah dia nanti jolok dengan batang penyapu. Kelepung lagi tak bangkit dah. Bangkitlah melilau. Disuruh semayang. Masa tu betul tak betul dia cerita. Janji aku suruh orang semayang lah. Dia ambil semayang pun dalam cebok je. Dia kan tahu lah. Tapi benda tu tak apa. Benda tu biar sampai. Allah bagi kita tahu. Oh kita tahu. Ilmu Allah Ta'ala kan sampai apapun bermula dengan tarbiyah daripada kecil. Kecil ajak. Suruh semayang juga. InsyaAllah Ta'ala. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Minggu depan kita akan masuk doa selepas sembang atau qamat. Yang ni sangat-sangat dah. Kita dah bawa selalu dah. Tapi kita nak tengok macam mana kelebihan dia. Fadilat dia. Keistimewaan. Panjang umur insyaAllah. Minggu depan kita jumpa lagi. Dalam doa selepas bang atau qamat. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niza ke? Ya, Ustazah sihat. Alhamdulillah. Niza sihat nak? Alhamdulillah. Ustazah nak tanya pasal solat jamak ya. Kalau satu keadaan ni macam ni, kalau kita bermusafir, contoh rumah saya di Kampung Perlis Bayan Lepas. Lepas tu kami tiba di airport waktu maghrib kan. Contohnya dah nak pukul 8 lah sampai di airport. Balik dari musafir. Jadi dah nak masuk isyak kan Ustazah. Perlukah saya pergi ke masjid lain dulu? Maksudnya untuk jamak tahir. Okey. Dah nak waktu masuk isyak kan. Jadi terkejar-kejar di airport kan. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Perkara macam ni, Liza jangan balik ke rumah lah. Di airport tu dia ada surau tau. Okey. Liza boleh sembahyang jamak takdim
di surau Surat. airport Okey. ataupun jamak takhir, ikut yang mana waktu yang masih berbaki lah. Nah, Takut jadi terkejar-kejar contohnya ya, kan. kalau Jangan. sampai rumah bermakna dah luput satu waktu. Jadi kita nak Ah, jamak, nak mm-mm. sembahyang atas flight dah Tak boleh musyakkah, contoh. susah kan. Jadi Ya. kita sembahyang di airport boleh Mm-mm. jamak walaupun rumah Niza kampung Ah. Perlis. Okey Ustazah Airport tu kalau bayang lepas selagi tak nampak bumbung rumah. Ya. Ya. Dia kira masih kira qariah lain Ustazah ya. Dia walaupun karya tu tapi tak masuk lagi sampai ke perkarangan rumah kita. Kata Rasulullah selagi tak Maksudnya. nampak bumbung rumah. Okey. Jadi tak perlulah saya nak pergi Masjid Mustafirin dulu ke, tak perlu kan? Tak Di perlu. airport boleh. Di airport saja. Okey. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab azan dekat masjid dengan surau ataupun dekat televisyen tu sama ke kita menjawabnya, pahalanya? Okey, baik. Terima kasih. Sama tak jawab azan di masjid dengan surau? Okey. Bukan dengan di televisyen. Okey, apabila kita tak mendengar hak yang di masjid atau surau, maka sama pahala dia yang kita dengar di televisyen ataupun di radio. Sama pahala yang kita perolehi, no? InsyaAllah sama. Janji masuk waktu. Okey? Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Saya Ita. Kalau tadi Ustazah kata perempuan tak boleh menyanyi sebab mungkin yang tu aurat dia kan. So kalau macam perempuan yang duk menyanyi dia kalau yang ramai ni contoh macam artis tu macam mana Ustazah? Okey, baik. Terima kasih nah. Okey, berlagu, menyanyi, melenggokkan suara, memerdukan suara di hadapan khalayak ramai dengan harapan untuk menarik perhatian orang yang mendengar mengikut mazhab Imam Syafi'i ianya haram. Ianya haram. Itu pendapat ulama daripada mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi jikalau dia berlagu untuk membawa kesedaran, contohnya dia bawa zikir dia dan zikirnya itu hingga menghadirkan hati orang yang mendengar, menambahkan keimanan pada orang yang mendengar, maka itu diharuskan. Tetapi melenggok suara, maksudnya kita taklah lenggok suara kan. Macam mana memerdukan suara dengan harapan orang suka dengar suara kita, haram hukumnya. Itu yang boleh kita jawab. Maka kalau kata artis yang duk menyanyi terkinja-kinja, yang duk melenggok memerdukan suara di hadapan khalayak ramai, dah tentulah dengan harapan dia nak bagi orang sedap dengar kan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab tu ada satu hadis yang mengatakan di antara pengikut Dajjal satu masa nanti adalah di kalangan penyanyi dan pemuzik. Wallahu alam. Wallahu alam. Macam Ustazah, artis yang buat TikTok tu macam mana tu Ustazah? Allahu Akbar tu. Yang tu lebih menyedihkan TikTok ada hak yang bukan-bukan tu no. Allahu Akbar. Ada sampai membawa kepada benda-benda yang ditegah oleh agama Allah. Haram. Kalau kata dia ada di kalangan suami dia, suami yang membiarkan jadi dayu sebab biar isteri dia buat perkara-perkara yang haram, no? Tapi kalaulah sesuatu tu tak menarik perhatian orang yang bukan mahram dia, maka tak mengapa. Mana boleh TikTok ni dia dunia menyapi kan? Tak boleh. Memang haram. Wallahualam. Ustazah, macam ada satu lagi Ustazah nak tanya. Ada yang seorang ni dia nak angkat nikah. Tiba-tiba waktu hari pernikahan tu pengantin perempuan tak mau angkat nikah. And then lepas 2 minggu tu pengantin perempuan tu datang jumpa bakal mak mertua dia, and then dia minta maaf, dia kata dia kena sihir.
and then dia nak sambung balik hubungan tu. Boleh ke bakal mak mentua ni terima balik ke? Sebab bakal mak mentua ni memang dia sakit hati lah sebab hari pernikahan pengantin perempuan tak mau angkat nikah. And then macam mana tu Ustazah? Boleh terima lagi ke ataupun memang tak boleh terima ke? Minta pencerahan Ustazah Ana. Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama kasih. Ini permasalahan ni kita kena tengok adakah benar. Adakah benar dia disihir. Kalau dia memang benar-benar disihir, dia adalah mangsa kezaliman orang yang menyihir dia. Maka wajarlah bakal mertua dan keluarga di sebelah pihak lelaki menerima sebab dia juga dizalimi. Atas kezaliman yang diterima, maka kita kena terima dia. Bukan dia saja-saja. Tapi kalau dia saja-saja buat, tak ada bukti yang dia disihir, terpulang kepada budi bicara, sebaik-baik manusia yang memaafkan, kan? Tapi kalau dah hati tak boleh nak terima, jangan paksa diri. Sebab apa? Sebab dia akan menginayai sebelah pihak yang lain. Apapun saya kata, selidik dulu, siasat dulu. Adakah benar dia disihir? Kalau benar dia disihir, maka terimalah dia. Kerana dia dizalimi. Tapi kalau yang tu hanya propaganda dia, lebih baik hindarkan daripada orang yang menipu sedemikian. Wallahualam. Tak berani nak komen banyak-banyak sebab saya tak faham situasi yang sebenar. Wallahualam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ana, silakan. Ustazah, Kak Ana ada seorang kawan. Dia tak bertudung. Dia cakap dia tak boleh pakai tudung. Bila dia pakai, dia kata kepala dia panas. Bolehkah dimaafkan orang yang macam ni, Ustazah? Baik. Terima kasih. Baik. Berkenaan dengan pakai tudung kalau panas kepala. Mana ada syariat yang mengharuskan ketika ni, kecuali lah kawan tu penyakit kronik. Pakai tudung boleh mati. Masa tu baru dia tak boleh pakai. Pakai tudung kerana panas mati terus. Mana ada sebenarnya pakai tudung tu dia sejuk kepala tau. Untung kita bertudung ni. Kalau hujan kita lambat kena. Kalau orang tak pakai tudung, hujan dia kena dulu. Kan? Nasihatlah dia baik-baik. Di sana lagi panas. Api neraka Allah lebih panas. Cuba pakai dulu. Sebenarnya tudung itu adalah penyelamat kita. Ibarat macam buah yang dibalut. Selamat di dalam tu, insya-Allah. Nasihat dia pelan-pelan. Terima kasih Ustazah. Ya, sama. Kesian dekat dia Ustazah. Tak apa. Doa pada Allah. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Syam. Ya. Ni macam dekat masjid lah. Tok Bilal tu memang dilantik untuk tiap-tiap waktu kan Ustazah. Sekiranya Tok Bilal tu tak pi. Jadi adalah macam hamba Allah ni, masa orang dewasa ataupun budak-budak, dia buat azan. Jadi makhraj huruf tu sebutannya tu tak berapa nak jelas. Jadi macam mana Ustazah? Okey. Baik. Ni permasalahan yang tukang azan apabila dia tak belajar. Dia pula main makhraj huruf. Kadang-kadang tu Ya betul. yang tak betul. Kita nak jawab pun rasa macam tak boleh nak jawab. Kan? Pelik-pelik sangat kan? Ya, jadi betul. ketika ini kita tak disunatkan menjawab. Kita tak disunatkan jawab. Apa yang perlu kita lakukan? Kita sambunglah azan kita secara perlahan. Kita sambung. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar nak slang lah sangat. Sampai jadi akbar. Kan kadang-kadang qalqalah kah tu akbar. Pun kita rasa macam tak seronok lah. Kecuali pernah dengar kan Bangla azan pada kalimah lafaz jalalah dia tak boleh nak tebalkan lam kan. Asyhadu an la ilaha illallah dan dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak boleh nak tebalkan makhraj lam dalam lafaz jalalah. Boleh. Kita boleh azan sebab kita boleh jawab azan sebab apa? Sebab itu kemampuan dia. Dia tak fasih. Jadi boleh. Tapi kalau hak yang memang kita tahu dia boleh cuma tak mau belajar. Ni hak yang jadi ketegak ni kita tegak pun tak mau dengar. Kita suruh pergi belajar tak mau pergi belajar kan? Ya betul. Jadi tak sunat kita jawab. Okey, terima kasih Kak Ustazah. Syam. Ya, sama-sama. Sama-sama kasih.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkenaan dengan solat jamak tadi kan. Jadi pernah dengar satu ustaz mengatakan solat jamak ni kalau katakan memang kritikal, maksudnya dah memang tak boleh nak berhenti ataupun mungkin dia punya baju tu dah kena najis, kena nak tukar, tak ada baju nak boleh tukar. Jadi dia kata boleh terus saja sampai ke rumah jamak, masih boleh jamak, cuma tak boleh qasar. Betul kan macam tu Ustazah? Okey, insyaAllah nah, saya cuba jawab sekadar yang termampu nah. Okey. Okey. Jamak ni, dia sebenarnya dia ada khilaf, banyak sangat khilaf. Nah, ada di antara khilaf yang mengatakan boleh kita jamak daripada rumah. Tapi itu mazhab imam lain. No, mazhab imam lain. Yang mana dia kata kalau pergi ke kampung sebelah pun dah boleh. Tak sampai 2 marhalah pun boleh. Sebab tu saya tak pernah dedahkan benda ni sebab dia bila mazhab lain orang akan ambil mudah benda ni, no? Orang ambil mudah. Jadi macam permasalahan yang dibagi tahu ni memang ada dalam permasalahan di dalam mazhab Imam Hambali. Ya? Mazhab Imam Hambali mengharuskan kita jamak apabila sampai ke rumah tapi dalam keadaan kita yang betul-betul kritikal. Macam masalah yang dibagi tahu lah. Mungkin pakaian yang dah penuh dengan najis. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i dia suruh buat juga kok jalan walaupun tak ada uduk, walaupun ada najis di badan dia suruh buat juga. Nah, balik sekali qada. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hambali dia kata diberi keutamaan sampai balik rumah tapi jangan buat kerja lain. Nah, bersihkan badan, beruduk, terus bersolat, hanya tak boleh dia qasarkan, dia buat jamak, tamam. Itu pendapat Imam Hambali. Betul je. Ada nah. Jadi kita meraihkan keempat-empat imam ni. Cuma apabila kita nak taklid kepada imam tu, imam ni kita kena faham dulu hukum hakam daripada imam tu, imam ni. Macam kita sembahyang Jumaat lah ni lah kan. Dulu tak mau kena ada 40 orang. Tak cukup 40, 39 saja dah tak jadi Jumaat, jadi Zuhur. Sekarang 20 orang dah boleh sembahyang Jumaat. Taklid imam mana? Taklid Imam Hanafi. Kan? Tu ketua negara yang bagi keizinan, no? Wallahualam ji. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih Ustazah. Biasalah kita ni kan ilmu kan sekontot pendek. Betul, sama. Sama lah. Ya, betul. Betul ji, betul. Okey, ada soalan di kotak message tu. Dia kata, Assalamualaikum Ustazah, nak tanya. Dia kata kawan saya ada adik yang ambil dadah ni lah. Kemudian dia nak berubat, masalahnya nak pergi jumpa bomoh siam. Kononnya nak bagi lupa terus dari mengambil dadah. Bolehkah Ustazah? Sebab adik dia ni selalu keluar masuk lokap. Okey, itu saja pertanyaan dia. Bolehkah kalau katakan nak berubat bomoh siam ni, katakan untuk contohnya untuk menghilangkanlah daripada mengingatkan dadah-dadah tu lah contohnya lah. Okey, yang tu je Ustazah. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon ampun dan maaf. Tak boleh. Tak boleh. Bomoh siam ni, dia syirik. Kita pergi minta kat benda yang syirik. Dia minta kat benda yang syirik. Kita pergi minta dekat dia pula. Kita mensyirikkan. Di antara dosa yang paling besar yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala adalah dosa mensyirikkan Allah. Jangan pi. Ini ujian ke atas iman. Kita dah pi merata pi kat ustaz tu minta ayat, minta doa, terus semayang aja. Tapi tak boleh. Last kali dia pun kata pi kat bomoh siam. Pi sedah aja, dia lupa terus. Jangan pi. Tahan. Akidah kita sedang diuji. Jangan pi. Itu adalah benda syirik. Dibimbangi dalam perjalanan kita pi tu. Kemalangan kita mati dalam bentuk Nabi buat kerja syirik. Na'udzubillahi min zalik. Takutlah pada Allah. Jangan pi. Ittaqullah. Haram. Tetap haram. Wallahualam. Itu yang boleh saya bagi. Carilah, ikhtiarlah dengan cara lain. Mintalah pada Allah. Dia yang maha memberi. Walaupun lambat. Walaupun lambat. Tapi dia akan bagi juga dekat kita. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Habis dah?
Kalau habis saya sudah lunas. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a warzuqna halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.